Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Jumaat Penuh Berkat sambungan yang kedua. Baiklah murid-murid, mari kita lihat paparan berikutnya. Berikut merupakan objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat: pertama, mengetahui lafaz niat solat Jumaat. Kedua, murid-murid dapat memahami syarat sah solat Jumaat. Ketiga, murid-murid dapat mengetahui syarat wajib solat Jumaat. Keempat, murid-murid dapat mengenal pasti amalan sunat sebelum solat Jumaat. Kelima, murid-murid dapat mengetahui perkara yang dilarang semasa solat Jumaat. Keenam, murid-murid dapat mengenal pasti hikmah solat Jumaat. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat kaedah solat Jumaat. Saya ulang semula, kaedah solat Jumaat. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, setelah selesai khutbah, Bilal atau muazzin akan melaungkan iqamah. Kedua, makmum akan bangun untuk mendirikan solat Jumaat. Ketiga, lafaz niat solat Jumaat. Mari kita lihat lafaz dan niat solat Jumaat. Usolli fardhal jum'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang semula, usolli fardhal jum'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Inilah dia kaedah solat Jumaat. Seterusnya kita akan lihat syarat sah solat Jumaat. Saya ulang semula, syarat sah solat Jumaat. Di sini terdapat 7 syarat untuk kita lihat bahawa solat Jumaat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, solat Jumaat hendaklah didirikan dalam binaan khusus seperti masjid. Kedua, didirikan dalam waktu zuhur. Ketiga, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat dalam satu tempat. Keempat, belum didirikan solat Jumaat di kawasan yang sama sebelumnya. Kelima, didahului dengan 2 khutbah. Keenam, didirikan secara berjemaah. Dan ketujuh, bilangan jemaah tidak kurang dari 40 orang termasuk imam dari awal khutbah hingga selesai. Inilah dia 7 syarat sah solat Jumaat. Baiklah, pada paparan ini kita akan lihat syarat wajib solat Jumaat. Apakah yang akan menyebabkan seseorang itu wajib solat Jumaat? Di sini terdapat 7 syarat wajib. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, mestilah agama Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, lelaki. Kelima, sehat tubuh badan. Keenam, bermukim atau tempat tinggalnya tetap. Dan ketujuh, merdeka. Inilah dia syarat wajib solat Jumaat. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat amalan sunat sebelum solat Jumaat. Saya ulang semula, apakah amalan sunat sebelum solat Jumaat? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, memotong kuku. Kedua, memotong atau mencabut bulu badan. Ketiga, mandi sunat Jumaat. Keempat, memakai pakaian terbaik. Kelima, memakai wangi-wangian. Keenam, bersegera ke masjid. Ketujuh, iktikaf ataupun niat iktikaf di masjid. Kelapan, diam ketika mana kita mendengar khutbah. Inilah dia amalan sunat sebelum solat Jumaat. Baiklah, seterusnya kita akan lihat perkara dilarang ketika solat Jumaat. Saya ulang semula, apakah perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika mana kita solat Jumaat? Pertama, bercakap-cakap ketika mana khatib membaca khutbah. Kedua, bermain telefon. Ketiga, bermain dan bergurau. Keempat, tidur. Inilah dia perkara-perkara yang dilarang ketika solat Jumaat. Baiklah, pada paparan ini kita akan lihat hikmah solat Jumaat. Saya ulang semula, apakah hikmah solat Jumaat? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapat pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, merapatkan silaturahim sesama muslim. Dan keempat, dapat mendengar nasihat dan bimbingan dari khatib yang membaca khutbah. Inilah dia hikmah solat Jumaat. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah, seperti biasa, jika tidak faham, sila ulang semula video ini. Dan jika tidak faham juga, sila rujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing
masing-masing. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abah Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.